أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita berkesempatan sekali lagi pada malam ini untuk kita meneruskan perbincangan kita menggunakan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut dalam ilmu fiqh. Dan sebagaimana biasa juga, sesiapa yang ada soalan, anda boleh mengemukakan soalan juga melalui talian WhatsApp 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa ada soalan boleh tanya melalui WhatsApp 019 324 1364. Dan insya-Allah juga kita akan buka juga soalan melalui live ataupun secara lisan. Baik, kita sampai tajuk fardu wudu. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fid darain. Fardu wudu atau rukun wudu dalam kurungan dia kata ayak semayang. Itu orang Melayu panggillah ayak semayang. Dia wudu. Air itu dipanggil wadu. Wadu. Dia wudu ni daripada perkataan wada'ah. Wada'ah ni makna apa? Berseri dan bersinar. Sebab itu orang selalu wudu ni insya-Allah dia akan sentiasa berseri. Dia merupakan awet muda kalau orang yang sentiasa jaga wudu. Sebab perkataan wudu itu asal daripada perkataan wada'ah, maksud dia berseri. Dan dia kata rukun wudu itu, kalau kita sebut wudu dengan dhammah, merujuk kepada perbuatan, melaksanakan perbuatan mengambil wudu. Tapi kalau sebut wudu, dia merujuk kepada air yang digunakan untuk berwudu. Wudu, wudu, wudu. Orang Melayu panggil yak semayang. Ada yak semayang tak? Gitu. Baik, rukun wudu, fardu wudu ada 6 perkara. Yang pertama, niat berdasarkan kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan berasaskan niat. Niat tak kala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka yang disertakan niat, iaitu ingat dalam hati untuk mengerjakan wuduk ketika mula membasuh sebahagian daripada muka, dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan niat perkara-perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Baik, dia kata yang pertama rukun wuduk ni niat. Niat ni waktu bila? Waktu mula-mula kena anggota wuduk yang wajib, iaitu muka. Basuh tangan ni kumur tu tak wajib, tu sunat. Yang wajib mula-mula muka. Jadi niat ni kalau kita tengok ta'arif dia adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kehendak untuk melakukan sesuatu diikuti dengan melaksanakannya. Itu kata niat. Jadi bila mana air itu mula kena muka, waktu tu kita niat untuk ambil wuduk. Itu. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Umpama berniat ketika basuh tapak tangan atau ketika berkumur atau ketika menyedut air ke hidung, kemudian terputus niat itu. Tetapi sekiranya berkekalan niat itu hingga basuh sebahagian daripada muka, memadailah niat itu, malahan itulah yang afdalnya. Dia kata boleh tak kalau kita niat waktu basuh tangan, mula-mula basuh tangan? Boleh. Tapi dengan syarat niat itu berterusan sampai basuh muka.
Sebab yang wajib start dekat muka. Jangan masa basuh tangan niat ambil wuduk, kubur niat ambil wuduk, masa basuh muka dia tak niat wuduk. Dia niat apa basuh muka? Dia rasa macam ngantuk. Basuh muka pergi hilang ngantuk. Hilang dah wuduk tadi. Maka tidak sah. Sebab apa? Sebab anggota yang wajib itu bermula dengan muka. So niat itu mesti berkekalan. Kalau dia niat daripada awal ambil wuduk masa basuh tangan lagi terus sampai basuh kaki, maka itulah yang paling utama dan itulah yang paling afdal. Disebut berkekalan niat. Dia tahu dia nak buat apa. Itu yang kata niat. Dalam masalah berkumur atau menyedut air ke hidung, jika terkena basuh sekali sebahagian daripada muka seperti dua bibir, mulutnya, padahal masa itu ada niat wuduk, nescaya memadailah niatnya itu, dan pahala sunat berkumur atau menyedut air ke hidung tidak dapat. Kalau dia kumur atau masuk hidung, dia sapu muka sikit, dan niat masuk muka dah waktu tu, kan? Boleh lah. Tapi tak dapatlah pahala hak masuk hidung tu sebab dia niat masuk muka. Tapi kita tak buat macam tu lah. Kita buat satu-satu, kan? Mula-mula basuh tangan dulu, kemudian kumur. Kumur dengan masuk hidung ni ada dua cara. Yang pertama kita kumur dulu, habis kumur 3 kali baru masuk hidung, sedut buang balik, kan? Ataupun dengan satu kita kata satu air masuk separuh mulut, masuk ke hidung, lepas tu buang sekali. Sekali. So 3 kali itu mulut hidung, mulut hidung, mulut hidung. Begitu. So ada dua cara lah. Atau mulut dulu selesai barulah hidung. Itu bab sunat wuduk. Bab sunat wuduk. Sebab apa? Itu termasuk yang sunat. Yang wajib start daripada muka tadi. Baik. Tetapi tentang mengulangi basuh semula bahagian itu ada huraian. Qasad basuh muka sahaja tak wajib diulang lagi. Qasad sunat kumur sahaja atau qasad sunat kumur serta basuh muka, atau mutlak tak qasad sunat atau qasad basuh muka, hukumnya wajib diulang basuh bahagian itu. Ini kalaulah maknanya, kalau dia qasad ni apa? Qasad tu niat lah. Qasad, kehendak. Qasad tu mana kehendak. Niat itu masuk qasad lah. Kehendak basuh muka, maka tak wajib ulang. Sebab apa? Sebab ada basuh muka. Qasad sunat kumur sahaja atau qasad sunat kumur serta basuh muka, atau mutlak tidak qasad sunat atau qasad basuh muka, hukumnya wajib diulang basuh bahagian itu kerana dia tak ada qasad untuk basuh muka. Sebab yang pentingnya niat itu masa basuh muka. Baik, lafaz niat wuduk dalam bahasa Arab, ini bukan niat. Niat tempatnya dalam hati. Niat tempatnya hati. Dia cuma letak, dia bagi tahu lafaz macam mana kalau nak lafaz, tapi tak syarat lafaz. Lafaz itu sebagai tambahan saja. Kena ingat, lafaz sebagai tambahan. Niat mahalluha fil qalbi. Niat tempatnya dalam hati. Sebab orang kita tidak tahulah, saya tak faham. Sebab ramai sangat masalah niat ni. Sebab dia duk anggap niat ni ada sebut kat lidah tu. Menyebabkan tu jadi masalah tu. Jadi was-was lah, macam-macam jadi. Sebab dia duk anggap bahawa yang lafaz itu niat. Dia sebenarnya bukan yang lafaz itu niat. Tidak. Niat itu perkara yang ada dalam hati kita, yang kita sebut qasdu syai'. Kehendak melakukan sesuatu, itu namanya niat. Niat ni dia tak ada huruf, tak ada bahasa, tak ada perkataan, tak ada bunyi. Kehendak itu niat. Walaupun kita tak sebut apa-apa. Tuan-tuan datang masjid malam ni niat tak? Niat tak? Niat tak? Tak berniat? Niat tak tadi di rumah datang masjid? Niat. Tuan-tuan sebut tak tadi? Sahaja aku datang ke masjid pada malam ini kerana Allah. Sebut tak? Sebut tak? Tak sebut. Tapi niat tak? Niat. Kehendak tuan-tuan daripada rumah lagi dah mandi daripada awal, mandi dia ingat main masjid tu. Dengan pakai baju, dengan cari butang baju pah, butang baju abang mana pah? Dia tanya butang baju kan. Jadi daripada awal itu memang qasad tu dah ada dah. Dia tak sebut apa pun. Itu niat. Maka dia pun berjalan main, naik motor datang.
dia melaksanakan niat dia itu. Orang yang tak niat adalah orang yang duduk dalam masjid, sedar-sedar duduk dalam masjid. Sebab apa aku duduk dalam masjid ya? Aku tak rasa nak datang pun tadi. Siapa yang bawa aku? Itu orang tak niat. Orang yang kena penyakit Alzheimer, lupa. Sedar-sedar duduk dalam masjid ya. Dia sendiri pun tak tahu dia buat apa. Itu betul orang tu tak niat. Dan lepas tak niat tu apa? Niat tu mudah ya. Kita nak ambil uduk, nak bezakan ni, ambil uduk niat ni, nak bezakan dengan basuh muka, wuduk dengan basuh muka, hilang mengantuk. Itu perlu pada niat. Kita duduk tengah kuliah tu, celek pejam. Kita kata basuh muka, dia pun pergi pipe yang sama, pipe tu. Buka-buka basuh muka. Basuh. Macam ambil uduk. Tapi tak. Sebab apa? Sebab dia tak naik uduk pun, dia berniat nak basuh muka saja sebab mengantuk. Beza dengan orang ngantuk tu dalam basuh muka ambil uduk dia pun niat ambil uduk. Basuh muka yang sama pada pipe yang sama, yang membezakannya adalah niat. Seorang ni niat basuh muka kerana nak hilang mengantuk, kawan ni basuh muka niat kerana nak ambil uduk. Niat duduk mana? Dalam hati. Walaupun dua orang tak cakap apa, sepatah pun tak cakap, satu lafaz pun tak ada, tetapi niat sudah ada. Cuma lafaz niat kalau nak sebut dalam bahasa Arab dia kata nawaitul wudu, artinya sahaja aku ambil air semayang, ataupun nawaitu fardul wudu, sahaja aku mengerjakan fardu air semayang, ataupun nawaitu taharah anil hadas, artinya sahaja aku bersuci daripada hadas, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, sahaja aku angkat hadas kecil. Tak apalah mana pun tak apa, tak ada masalah, itu lafaz sahaja. Nawaitul wudu pun tak apa, nawaitu raf'al hadatsil asghar pun tak apa. Yang penting dalam hati kita duk ingat apa? Kita nak ambil wudu. Baik, itu yang namanya niat, yang merupakan rukun yang pertama. Rukun yang kedua, membasuh muka. Dalilnya apa? Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, kata Allah dalam surah Al-Ma'idah, bila mana kamu nak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu, maka basuh muka itu rukun. Basuh muka keseluruhannya, dari atas, dimulai dari kaki rambut hingga ke bawah dagu. Kaki rambut ni tempat mula tumbuh rambut ni. Ni orang panggil apa, ubun-ubun kah? Tempat mula tumbuh rambut tu. Orang yang tak ada rambut je lah. Orang yang tak ada rambut pun dia ada tempat tumbuh rambut, cuma tak tumbuh aja. Jadi ambil daripada tempat tumbuh rambut, daripada atas sampai bawah ni, sampai bawah dagu ni, tempat janggut kita ni, bawah ni. Okey, tu daripada atas ke bawah. Kemudian daripada lebarnya anak telinga kiri hingga kanan. Ni anak ni, anak telinga, bukan telinga besar ni, anak telinga, bukan dalam lubang telinga dah. Anak telinga kiri sampai anak telinga kanan, tu lebar dia. Kok ni. Ada orang tanya saya, ustaz, ada orang kata basuh muka ni kena basuh belakang telinga. Belakang telinga tak masuk muka. Belakang telinga masuk muka apa? Dah, telinga pun tak masuk muka. Yang masuk muka antara anak telinga ni sampai anak telinga ni. Kat sini. Itu. Itu kena basuh keseluruhannya. Jika ada bulu di atas muka, sama ada jarang atau lebat, wajib diratakan air atasnya, dan pada kulit yang di dalamnya ni ada bulu, misai. Ada janggut, hak tebal apa semua kan. Mana nak bulu tumbuh dekat sini kan, kadang-kadang ada orang bulu tumbuh dekat pipi kan. Dia kena rosak, kena rata. Persoalan orang perempuan, ada tak bulu kat muka dia? Orang tu kata apa tu? Sideburn kan? Sideburn lah. Orang panggil apa? Anak rambut. Okey. Anak rambut duduk kat kepala ke duduk kat muka? Anak rambut duduk kat mana? Kepala kan? Ada rambut duduk kat muka. Bulu kat muka. Sideburn, laki-laki ada sideburn. Sideburn dia terus dengan jambang, hak tumbuh jambang, hak tak tumbuh dekat sideburn tu je. Sideburn ni muka ke kepala? Muka kan? So memang kenal lah. Orang perempuan ada sideburn tak? Nak tanya orang perempuan ada sideburn tak? Ada sideburn tak?
Sebab di sini wujudnya perbincangan. Yang duk kata nak kena basuh anak rambut ni, saya nak tanya, anak rambut ni masuk kawasan kepala ke masuk kawasan muka? Dia kat situ ya punca dah. Kalau tumbuh kawasan muka, dekat cyber ni tumbuh kawasan muka, kena basuh. Tapi kalau tumbuh kawasan kepala, tak kena. Tak kena. Pandangan saya peribadi, wallahu alam, orang perempuan ni dia rambut bukan sideburn. Orang lelaki yang ada ni. Tapi ada juga orang perempuan memang ada. Tak ramai, tapi tak ramai ada. Tapi kalau hadut ada yang kata anak rambut tu, saya rasa benda tu dekat kepala. Bila dekat kepala, tak perlu basuh. Tak perlu duk cari pula mana dah lala kena dekat atas ni cari rambut nak pergi basuh, takut dia tak kena. Dia rambut atau bulu yang ada dalam kawasan muka. Itu. Adapun janggut bagi orang lelaki serta dengan jambang-jambangnya jika lebat, memadalah dibasuh lahirnya saja. Kalau lebat sangat macam Arab, Pakistan, India, orang Melayu jarang, orang Melayu semua cotnet sikit ya. Kan? Dia pun jambang pun tak pernah ada pun dia buang bersebab tak pernah tumbuh pun berceragai ya. Tak pernah ada sebab bulu tak banyak. Tapi jadi orang Pakistan, orang India, orang Arab tu dia punya janggut, dia punya jambang. Sebab janggut itu termasuk jambang sebenarnya. Tu dia. Jadi makna kalau hak jenis macam ni dia payah nak masuk sampai ke kulit. Payah. Maka diraikan cukup sekadar yang zahirnya saja, walau tak sampai dimaafkan sebab sukar untuk sampai. Dekat mana zahirnya dia basuh. Okey. Dan jika tidak lebat, wajib dibasuh lahirnya dan kulit yang di dalam. Kalau orang Melayu ni tak lebat, dia kena sampai ke kulit pun dia kena. Dia kena tanya-tanya bagi kena semua ni, ambil kena. Sebab apa? Sebab itu termasuk dalam kawasan yang wajib dibasuh. Okey. Yang dikatakan janggut tebal itu ialah janggut yang tidak nampak kulitnya dipandang dari hadapan, dan yang jarang itu yang nampak kulitnya dipandang dari depan. Itu maksud nak ukur tebal dengan tebal dan juga jarang. Tebal ni kalau kita tengok ke depan ni tak nampak kulit langsung, itu makna tebal lah. Tapi kalau nampak kulit tu dia kira jarang lah. Rata-rata orang Melayu jarang, rata-rata. Tapi rata-rata orang belah Arab, belah Pakistan, belah India, belah Nur semua tebal. Baik. Bersalahan dengan janggut orang perempuan. Orang perempuan ada janggut atau khunsa, maka wajib dibasuh lahirnya dan kulit yang di dalamnya sekalipun lebat, kerana jarang berlaku orang perempuan berjanggut. Dari itu tidak sama hukumnya, dan dengan sebab itu orang perempuan dan khunsa sunat buang dengan dicukur. Orang perempuan kalau ada janggut tebal, dia kena kena kulit. Pasal apa? Pasal dia asal tak ada janggut. So pasal apa dia biar janggut? Kita pernah tengok ada orang perempuan ada janggut. Ni saya ada janggut. Saya pernah tengok. Jaga parking kereta waktu tu dekat KL. Saya nak parking kereta, saya sangat tengok. Tengok ni India. Perempuan. Memang perempuan. Tengok tu dia jambang dengan ni apa semua, dia tak buang. Dia bukan tomboy dah, dia memang perempuan. Keperempuannya ada, tapi dia biar. Dia punya bulu memang tebal. Orang perempuan bila macam tu dia kira bercanggah dengan fitrah dia, maka dia kena buang. Dia kena cukup buang. Jangan biarkan bulu-bulu banyak-banyak jadi lelaki-lelaki pula, dia kena buang. Kalau dia biar, dia kena basuh semua sekali sampai ke kulit-kulit. Selain daripada basuh muka, bagaimana haknya yang tersebut di atas itu hendak dibasuh naik sedikit ke atas kepala dan basuh ke bawah sedikit daripada dagu hingga ke halkun dan sebahagian berdua telinga dan di bawah pertemuan dua tulang dagu, kerana tidak sempurna wajib melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Jadi lebihnya itu pun hukumnya wajib juga. Dia kata nak bagi cantiknya kita lebih sedikit, takut tak masuk. Takut tak masuk. Jadi naik ke sikit sini, lebih ke sikit sini, lebih bawah ni pun lebih sikit. Takut apa? Takut tak masuk. Jadi pelebih kan. Okey, itu dalam masalah. Baik, clear. Basuh muka.
berdalilkan ayat Quran, faghsilu wujuhakum. Yang ketiga, kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Jadi rukun yang ketiga, basuh dua tangan serta dua siku. Apa yang ada pada tangan itu seperti bulu, sama ada jarang atau lebat, daging yang tumbuh, jari yang lebih jika ada, dan kuku, semuanya wajib dibasuh luar dan dalam. Jika ada benda-benda yang cemar atau yang menegah sampai air pada kulit seperti getah atau cat atau sebagainya, wajib dihilangkan lebih dahulu, dan wajib membuang benda-benda yang ada di celah-celah kuku, kecuali jika sedikit atau kecil, iaitu dimaafkan. Apatah lagi pada orang yang tak dapat mengelak daripadanya, seperti tukang cat atau pekerja bengkel, membaik kereta atau sebagainya. Baik, dia kata tangan sampai siku. Siku termasuk. Okey. Apa-apa yang ada menghalang air, maknanya bulu kat sini ke, daging lebih ke, jari satu lagi, semua kena basuh habis. Ada apa-apa yang menghalang, kena buang dulu, macam cat ke, macam sisi ikan ke. Kecuali kalau orang dia kerja di bengkel, dia tukang cat, memang macam mana nak elak tak boleh, ada sikit-sikit, itu dimaafkanlah kalau tak dapat nak elak. Tapi kok mana pun dibuang dulu, kat mana boleh kan? Jadi maknanya situ sebab apa? Nak pastikan supaya air meratai. Kemudian kuku, ni kuku pun kena ni. Ada orang dia saja simpan kuku bagi panjang, tuan-tuan. Simpan kuku mana? Kuku ni hak jari kelingking. Sebab apa? Kita kata pasal hak lesam cantik dia pendek, jari kelingking panjang, habang korek telinga. La ilaha illallah. Tak ada benda lain kena korek telinga. Menyebabkan ada kadang kekotoran di bawah kuku tu, tak kena, tak sah wuduk dia. Ada benda-benda yang menghalang daripada kena kulit. Sebab itu kena pastikan bagi rata air seluruhnya. Itu syarat dia. Demikian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut lebih dahulu. Kalau kita kena duri, tuan, ada nampak dia punya jenguen, ambil cabut dulu. Jangan duri itu menghalang daripada air kena kulit kita. Jadi kena cabut dulu. Dan kalau tak boleh cabut dengan sebab sudah terbenam, memadai dibasuh atasnya. Kalau nak dia duri itu terbenam dalam lah, nak cabut payah, nak kena ambil sepanah pula kan. Tak apalah, duri atas dia okey lah kan. Lepas ni pergi klinik lah, takut biar lama-lama duri itu jadi nanah pula kan. Kuping kudis, kuping bisul dan kuping jerawat tak wajib dikopek sekalipun senang mengopeknya. Kuping-kuping tak apa, sebab kuping termasuk kulit. Senang mana bekas kuping-kuping kan, lepas luka dia ada kuping kan. Nak kena kopek ke ada, sebab dia memang kulit juga, cuma kulit kering tak apa, dimaafkan, tak ada masalah. Tak perlu kita kopek juga, kau berdarah pula satu hal pula kan. Jadi kita biar. Baik. Hukum wajib membuang benda-benda yang menegah sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wuduk yang lain seperti muka dan kaki. Samalah yang lain pun. Hukum air kena semua tempat anggota wuduk ni, baik muka, baik tangan, baik kaki, sama ya. Kena pastikan tidak ada benda-benda yang menghalang daripada air kena kulit. Itu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Allah, wamsahu biru'usikum, menyapu sebahagian kepala. Wamsahu biru'usikum, Allah kata menyapu kepala, bukan sapu rambut. Sapu kepala, jangan silap faham ya, sapu kepala. Tetapi kepala, rambut yang ada dalam kawasan kepala, ada kira kepala. Kita nak sapu kepala, tapi rambut dah ada, jadi sapu rambut lah, boleh dikira kepala. Sebab kalau orang silap faham kata sapu rambut, orang rambut panjang je mana, rambut sampai kat pinggang, dia ambil uduk lagi, dia ambil ekor rambut je, buh dalam kolah, ketik, celup, 3 kali celup dah, sah dah uduk dah. Tak sah, sebab itu bukan kepala, tu rambut. Dia bukan kena basuh rambut, kena sapu kepala. Rambut ada dalam kawasan kepala, ada kira kepala. Itu. Sebab tu kalau rambut yang berjuntai-juntai ni kan, dia ambil berjuntai itu tak boleh. Sebab itu rambut, itu bukan kepala. Baik. Jadi
menyapu sebahagian kepala atau rambut kepala yang ada dalam kawasan kepala, sekalipun sehelai rambut atau setengahnya, tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Sekiranya dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada kawasan kepala. Rambut sanggul dia, orang perempuan kan, dia pun sapu kat sanggul. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab sanggul ni kalau uraikan dia keluar daripada kawasan kepala. Itu dia kira rambut. Tak boleh. Dia mesti hak dalam kawasan kepala betul. Okey. Tidak mesti sapu itu dengan tangan, malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan atau sebagainya, seperti kain yang dibasahkan, dan memadai dengan dibasuh terus kepala, ganti daripada sapu. Sapu ni simple je tuan-tuan, ambil kain tepu boleh, dia tak perlu basuh, tapi nak sapu semua pun tak ada masalah lah, lagi baguslah. Okey. Yang kelima, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kaki serta dua buku lali. Pada orang yang tak pakai khuf. Khuf kita tahu kan khuf, nanti akan sampai pembincangan khuf. Pakai khuf tu tak perlulah basuh kaki, basuh sapu atas khuf saja. Ni basuh kaki sampai dua mata kaki, makna sampai ke buku lali. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki, sama hukumnya macam membasuh dua tangan yang tersebut di atas. Maka jika ia pakai khuf, wajib salah satu daripada dua perkara: sapu air sahaja atas khuf itu, atau basuh kedua-dua kaki. Buka khuf, inilah yang paling afdal. Maknanya ada dua lah, sama ada disapu atas khuf ataupun dibasuh kaki. Baik, jadi basuh kaki sama juga, kena pastikan meratai air, terutama celah-celah jari tu. Sebab kaki kan biasa kadang-kadang kita tak ambil perhatian sangat, maka kita kena perhati celah-celah jari itu, nak kena settle. Baik, seterusnya yang keenam. Yang keenam ni tertib. Tertib tu mana ikut susunan. Muka dulu, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu maksud dia ikut tertib, iaitu yang dahulu didahulukan, bagaimana susunan yang disebutkan. Jika seseorang lupa tertib, tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya, cuma yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta dengan niat. Yang lain tak pakailah, dia kena ikut tertib. Sekiranya ada 4 orang membasuhkan 4 anggotanya serentak, nescaya yang boleh dipakai terangkat hadas mukanya sahaja jika ada niat di situ. Sebaliknya, jika seorang itu menyelam dalam air serta berniat wuduk, nescaya memadai dan sah wuduknya, sekalipun ia tidak diam lama dalam air itu, kerana ada tertib beberapa lahzah. Maknanya bila masuk dia selam terus itu, dia niat, tertib tu berlaku walaupun sekejap, sebab semua kena. Semua kena. Maka boleh dia selam sekali, urut selam, bangun-bangun dah siap dah wuduk dia. Boleh juga. Wallahu ta'ala alam. Dah masuk waktu Isya. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan Isya dikumandangkan. Lepas Isya kita masuk sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab. So kita rehat untuk bagi laluan pada azan Isya.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita terus sesi yang kedua, sesi soal jawab. Saya tengok soalan yang ada dalam WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Puan Lin, ada beberapa soalan. Yang pertama, sepertiga malam antara 1:30 hingga 3:30 waktu masjid doa dan waktu terbaik untuk solat malam, tapi saya seharian letih, kadang tak sedar nak bangun waktu tersebut. Selalu bangun awal sikit dari subuh. Dalam 5 pagi saya buat tahajud, hajat dan taubat, tapi bukan pada waktu sepertiga malam. Pahalanya sama tak Ustaz dengan solat pada waktu sepertiga malam ke? Atau saya bangun waktu sepertiga malam, selesai solat semua, saya tidur sebelum subuh, saya bangun balik, bagaimana yang terbaik? Itu dia panjang soalan. Dia bukan 1/3 malam waktu terbaik ni, 2/3 malam ataupun 1/3 akhir malam. Kita bagi malam pada 3. Malam start pukul berapa? Pukul 7 sampai pukul berapa? Malam sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. 7 sampai pukul 6. So berapa jam semua? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 jam lah. Betul? Okey, 11 jam. 11 bagi 3 berapa? 4, 8, 12, lebih kurang lah 4 jam. 4 ni. Kalau bukan 4 jam, 2/3 malam, start 7, 4 jam 4, 8 lah. 8 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pukul 3. So pukul 3 tu dikira 2/3 malam. Ataupun 1/3 akhir malam. Itu waktu yang dipanggil waktu yang peak time, waktu yang terbaik. Memanglah pukul 3 tengah sedap tidur lah tuan-tuan. Itu mana waktu yang terbaik tu untuk bangun tahajud. Namun begitu waktu tahajud lagi mana belum habis subuh ada tahajud. Jadi bergantung pada kita lah. Kalau kita nak ambil waktu terbaik pukul 3 tu lah. Jangan tidur balik, tidur lagi dengan subuh-subuh lepas habis, kan? Kalau kita jamin dia tidur lelap lagi boleh bangun balik, okey lah, tak ada masalah, kan? Tapi paling tidak kalau kita boleh bangun mana-mana waktu hatta pukul 5 sekalipun, buatlah tahajud sebab masih ada lagi waktunya sebelum masuk subuh. Saya ada terbaca orang perempuan elok baca surah Waqiah setiap malam. Betul ke Ustaz? Kalau betul kenapa? Dia bukan tegak orang perempuan, orang lelaki pun boleh baca. Sebab ada hadis Nabi sebut, ada kata malam, ada kata pagi. Jadi kita bacalah. Ada surah ulama kata dia surah Waqiah ni menambahkan rezeki. Tak apalah, baca kerana Allah Ta'ala, Allah akan bagilah semua sekali pada kita. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah menyimpan air dalam bekas semburan. InsyaAllah ianya sentiasa mencukupi untuk sempurnakan wuduk saya. Ianya akan saya gunakan seandainya berlaku emergency ataupun saya sentiasa lakukan wuduk. Bekas tersebut saya simpan di tepi pintu kereta dan hanya akan isi semula. Ada berkurangan soalan. Sekiranya bekas botol tersebut kena sinaran matahari, masih boleh ke digunakan untuk berwuduk? Jawapannya boleh. Yang dikira sebagai air musyammas yang tu pun, kalau air musyammas dia makruh ambil wuduk dengan air musyammas tu pun di tempat yang terlalu panas yang menyebabkan bekas itu dia mengeluarkan karat-karat dia. Kalau kita ambil wuduk dia mudarat. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau tak panas mana, duduklah kereta memanglah panas tapi tak mudarat apa pun, maka dia tidak ada masalah pun untuk ambil wuduk daripada air tersebut. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak kita sapu kepala atas bahagian tudung untuk mengelak dari terbuka aurat? Jadi untuk mengelak, letak juga bawah tudung sikit dekat kepala. Yang penting kena kepala tu, lepas tu barulah sapu atas tudung. Jangan terus macam kita pakai kopiah lah, sapu terus tu kopiah tak boleh. Ni nak kena ambil juga sikit kepala ni, lepas tu nak sapu terus atas kopiah tak apalah, asalkan dah kena dah sedikit daripada kepala. Macam tu orang perempuan dia tarik tudung tu masuk kat situ boleh, kan? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota wuduk cedera dan dibalut, macam mana cara wuduk? Cara wuduk dia ada macam-macam cara. Kalau mazhab Syafi'i dia tengok dia kena ambil wuduk tempat yang boleh ambil wuduk, kemudian tempat yang kena balut tu digantikan dengan tayamum. Itu mazhab Syafi'i.
Mazhab Maliki dan Hanafi yang paling ringan, dia hanya sapu aja atas balutan, tak perlu bertayamum. Tak perlu tayamum. Dalam manual yang dikeluarkan oleh Jakim, dia ambil pandangan yang lebih ringan. Dia guna kaedah talfik sini sebab apa? Sebab nak mudahkan orang semayang. Tak budak-budak muda seorang payah nak semayang kan, ambil uduk payah dah kata tayamum tak apa. Okey, dia ambil pandangan yang mudah. Kamu basuh boleh tempat yang boleh basuh, tak boleh kamu sapu je atas balutan. Itu pandangan yang ringan lah, yang sebagaimana dalam mazhab Maliki dan juga Hanafi. Tengah ambil wuduk, air paip berhenti, macam mana nak teruskan? Di rumah kita ada air paip saja ke? Ayat lain tak ada? Kena cari ayat dulu, cari sebelah rumah minta ke macam mana ke. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, kena cari dalam lingkungan 2,5 km ayat. Kalau tak ada juga, ganti dengan tayamum. Main masjid lah ayat banyak. Ada ayat. Apakah batal solat imam jika solat hari raya di rakaat kedua imam bangun baca Fatihah, lepas tu baru teringat imam bertakbir dan tasbih semula? Jadi dia sembahyang raya bila mana dia sudah melakukan yang wajib, dia tidak boleh kembali melakukan yang sunat. Tak boleh. Benda sunat dia tinggal jangan dia patah balik. Kalau dia patah balik, dia kena baca semula Fatihah balik kan? Macam orang dia baca Fatihah, dia patah balik baca doa iftitah, tak boleh kan? Melainkan dia kena baca balik. Kalau tinggal lah. Mohon Prof tunjuk contoh dengan tapak tangan bagaimana cara langkah makmum nak ganti imam yang batal. Tunjuk contoh dengan tapak tangan. Macam mana tapak tangan? Nak ganti imam yang batal, kaki kanan setapak, kiri setapak, atau kanan setapak, kiri langkah lebih daripada kanan dan kanan setapak lagi ke depan. Nak ganti imam keluar lah, yang penting imam keluar, kita langkah je lah ke depan. Langkah selangkah, berhenti sat, langkah sekali lagi. Kalau jenis langkah panjang, sekali langkah je. Kalau orang kaki panjang. Kalau kaki pendek, dia langkah selangkah, kemudian dia langkah satu langkah lagi. Itu mazhab Syafi'i, dia tertib. Kalau mazhab lain, dia langkah terus ya, 2-3 kali pun tak apa. Mazhab Syafi'i tak, dia tak nak 3 kali berturut-turut kan. So langkah sekali, dia langkah setapak, kanan kiri sekali kan, betul? Sekali lagi kanan kiri. Cukup takkan sampai berapa langkah langsung. Kalau jenis kaki panjang terus sekali, 2 cukup. Yang penting dia nak depan sikit je. Dia bukan nak kena duduk depan-depan sangat. Maknanya kau dilangkah sekali pun cukup dah sebenarnya. Sebab apa? Yang penting dia depan untuk jadi imam. Itu saja. Assalamualaikum. Boleh beri pencerahan tentang mengambil wuduk menggunakan kadar 1 gayung? Adakah dibolehkan mencedok dalam gayung menggunakan tangan untuk setiap kali basuhan anggota wuduk? Adakah itu masih dikira mutlak atau sudah bentukkan musta'mal? Dia kalau air banyak ni, bukan tekan dalam gayung dalam banyak ni. Okay, boleh ambil wuduk tak? Sebenarnya tak perlu celup pun. Kan? Tak perlu celup pun. Nak ambil wuduk tuan-tuan. Katakan nak basuh muka. Bismillah. Nampak tak air ni? Nampak tak? Nampak tak? Mana nampak? Sikit. Tapi ni air bertakung ni, bertakung. Bismillah. Sini kan? Nampak ni? Saya sapu. Air ni mengalir kat muka saya. Saya sapu tapi saya tak angkat tangan. Saya sapu habis semua ni. Kan? Saya tak angkat tangan. Jadi air mengalir ni sudah dikira dah. Cukup sekali. Dah sah lah satu muka. Bukan susah pun air banyak ni. Jangan angkat tangan. Angkat lagi tak boleh musta'mal. Okey, nampak tak? Yang penting air tu nampak tu basah tu, melitik-melitik tu. Cukup lah. Kira basuh lah tu. Baik, kaedah ada. Dia kata air sikit. Dia nak gunakan sebagai gayung ni. Tangan dia sebagai gayung. Tukang cedok basuh. Cedok boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat dia basuh tangan dia dulu bersih. Dia basuh tangan dia bersih. Kemudian baru dia cedok. Niat sebagai gayung. Boleh. Ulama sebut boleh. Tapi kau tak cedok pun, saya buat tadi boleh tak? Boleh je. Ikutlah, ikut keselesaan. Yang mana
yang lebih selesa, yang boleh buatlah. Assalamualaikum. Kesalam. Berapa lama tempoh masa untuk laku solat sunat ba'diyah? Sekiranya lepas solat ada tazkirah pendek atau lepas solat jenazah. Solat ba'diyah ni sampai lagi mana ada waktu. Selagi mana ada waktunya boleh buat ba'diyah. Contohnya zuhur kan, pukul 4.30 baru masuk asar, pukul 4 tu boleh ba'diyah lagi, ba'diyah zuhur. Sebab apa? Masih ada waktu lagi. Okey. Bolehkah kita solat jenazah tanpa wuduk? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, solat jenazah syarat dia kena ada wuduk. Kemudian betulkah perbuatan melangkah kaki kiri masuk tandas dan keluar kaki kanan perbuatan bid'ah yang tidak ada dalam hadis Nabi SAW? Siapa kata? Nabi mengajar pada kita buat benda-benda yang baik dengan memula dengan kanan, tetapi untuk benda-benda yang tak baik dengan kiri. Itu secara umumnya. Jadi kalau kita nak masuk tandas tempat baik tak baik, tempat kotor kan, itu masuk langkah kaki kiri. Nak keluar tu baik tak baik? Baik kan? Masuk langkah kaki kanan keluar tu. Itu sunnah. Betulkah doa solat duha yang berbunyi jika rezekiku haram bersihkan dan halalkan ya Allah tidak boleh dibaca dengan alasan jika rezeki haram mana boleh jadi halal? Kita janganlah faham begitu. Ni orang faham literal. Haram-haram aja halal macam mana? Maksudnya haram halal kan maknanya Allah permudahkan kepada kita untuk buat benda yang halal. Kalau sebelum ni kita buat benda yang haram. Halal kalau ya, halal itulah arti kata kita buat benda-benda yang kita cover balik ke, kita minta ampun pada Allah Ta'ala, kemudian dan doa itu sendiri pun doa yang diletakkan oleh para ulama sebenarnya kan? Jadi tak ada isu sangat pun benda ni. Ini masalah isu bahasa saja. Orang kita ni dia rajin duk bercari korek-korek entah apa-apa lah. Duk cari isu kan? Dapat atau tidak rakaat bagi jemaah masbuk yang mengangkat takbir ketika imam telah rokok sedangkan jemaah tersebut menggunakan takbiratul ihram yang sama, rokok sama imam tanpa tamakninah lepas takbiratul ihram. Dia Allahu Akbar terus rokok. Takbir itu takbir mana? Takbiratul ihram ke takbir intiqalat? Itu nak kena beza. Dia tak ada tamakninah lah. Dia Allah sambil-sambil nak turun tu tak boleh. Dia kena ada tamakninah. Takbir tu ihram dulu Allahu Akbar, barulah Allahu Akbar untuk rokok bersama imam. Kalau dia dengan sekali harung itu je, tak boleh. Maka dia kata tak ada tamakninah, maka tidak sah. Dia kata bersama imam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, Al-Quran mula diturunkan di Gua Hira, Taurat di Bukit Tursina. Di mana pula turunnya kitab Zabur dan Injil? Buat apa nak tahu? Nak baca ke apa? Tak kena mengenal kita pun kitab Zabur, kitab Injil ni. Turun di mana? Turun di Palestin. Turun di kedua-duanya turun di Palestin. Tapi tak kena mengenal kita pun. Kalau ada pun jangan baca. Kan? Saya fikir ni, fikir apa kita nak buat dan dia fikir pasal Zabur tak kacau. Ada wuduk tapi syok sangat dengar kuliah sampai tertidur lah kena duduk, lepas tu terkeluar yang liang batal dah ayak sembahyang. Kalau duduk tu tetap punggung tak batal, tapi dengan lena ni kita tak dapat jamin lah pergi sembahyang lain lah kan. Dengan lena ni dia boleh jamin ke dia sengit tak sengit apa semua, pergi sembahyang. Itu jawapan dia kan. Okey. Yalah bahasa tu lena sungguh tu. Itu kena. Orang perempuan dalam syurga pakai tudung ke ustaz? Ni satu lagi. Ikut suka dia nak buat apa. Dia kita kena fikir nak bagi masuk syurga. Itu sekali. Macam mana cara syurga. Dan dalam syurga ni nak buat apa pun boleh. Tak ada masalah. Nak buat apa? Nak pakai baju, tak pakai baju, ikut suka. Nak apa Allah bagi semua. Nikmat semua. Tak ada yang benda nak murung ke, benda yang nak. Tapi mau tak pakai baju, mesti nak pakai baju. Baju disediakan baju daripada apa?
Dia punya keindahan sutranya, memang cantik-cantik kan. Takkan tak orang pakai, mesti nak pakai elok-elok kan. Jadi maknanya suasana yang nikmat. Sekarang ni persoalan nak pergi masuk syurga lu. Dah masuk syurga semua nikmat semua. Okey, kita umumkan talian ditutup. Ada soalan lisan nak tanya? Kita sesi lisan ada? Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bab niat, Ustaz. Kalau tadi kita nak pergi ke masjid tak baca niat, tapi pergerakan kita menuju ke masjid tu dianggap sebagai niat. Pergerakan ni sama tak seperti kita nak puasa sunat ke, puasa fardu ke, tak baca niat, tapi kita bangun untuk makan sahur tu tak baca, tapi kita bangun makan sahur, adakah itu sebagai niat? Niat tu sebab orang bangun sahur ni untuk apa? Puasa. Ada tak orang bangun sahur untuk pergi umrah? Ada tak? Bangun sahur sebab apa? Nak pergi umrah. Ada? Tak ada. Bangun sahur memang untuk puasa. Niat lah tu. Niat ya. Cuma tak sebutnya. Cuma dia tak sebut di mulut, tapi hati dia memang niat nak puasa. Niat lah. Dia kira madai lah. Ya. Assalamualaikum Prof. Saya ada dua soalan. Yang pertamanya boleh Prof terangkan bilakah kaedah umum balwa itu diguna pakai. Yang keduanya dalam kes sembahyang Isyak, imam ketika rakaat keempat imam terlepas naik untuk rakaat kelima, yang mana makmum bila tegur dia dah berdiri tegak. Jadi pada ketika ikut imam, bila sedar dia teruskan dia punya bacaan Fatihah dan rukuk dan terus sujud, ataupun dia terus turun balik. Manakah hak dia itu? Dan jika dia imam buat sujud sahwi, perlukah makmum buat sujud sahwi sekali? Terima kasih. Baik, umumul balwa maksud dia perkara-perkara yang tak dapat dielak, yang dimaafkan. Contoh kita datang ke masjid waktu hujan. Waktu hujan ni masa perjalanan tu percik air kena jubah kita. Air jalan tu macam-macam ada kan. Kita tak tahu daripada mana, tapi tu dipanggil umum balwa juga, dimaafkan sebab satu benda yang berlaku secara tak dapat nak dielak. Tu contohlah. Kemudian solat Isyak tadi, imam bangun rakaat kelima. Imam tu dia yakin atau tidak? Kalau dia confuse bila makmum tegur, dia terus turun. Dia confuse 45 dia pun 34 dia naiklah, dia ingat baru keempat. Makmum tegur subhanallah, aku silap aku kelima ni, dia kena cepat-cepat turun, tak perlu duduk tunggu lagi. Sebab apa? Sebab dia buat salah. Tapi kalau dia bangun tu dia rasa dia betul, makmum tegur subhanallah, ada ke depa ni dia orang yang tak betul, aku betul. Jadi kalau macam tu, maka dia boleh teruskan lah, sebab dia yakin hak dia tu betul. Makmum pula dia boleh ikut tak? Tak boleh. Sebab makmum sudah yakin, sudah cukup 4. Kalau dia bangun juga kelima, dah batal sembahyang dia. So makmum kena stay bawah, jangan ikut. Imam bergantung hak mana tadi. Kalau dia rasa dia salah, cepat-cepat diturun untuk sambung tayat akhir. Kalau dia rasa dia betul, dia teruskanlah. Okey. Jadi bila imam turun balik sebab dia rasa dia salah, dia pun turun balik, dia pun sujud sahwi. Makmum macam mana? Makmum kena sujud sahwi sebab ikut imam. Makmum kata, mana aku tak buat salah, yang salah imam, dia punya pasal lah. Tak boleh. Oleh kerana imam sujud sahwi dan imam belum bagi salam, maka sebelum bagi salam makmum masih lagi tertakluk dengan imam, maka dia kena sujud sahwi juga sekali dengan imam. Okey, wallahu a'lam. Dia kena ada 2 mikrofon ni, belah kanan satu, belah kiri tu. Kedok letih tukang bawa. Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan ada satu ketika saya memerhatikan orang sedang solat, dan dia tersilap rakaat, dan saya tidak menegur dia kerana saya tak kenal dia ataupun dia adalah orang berpangkat ke atau macam mana, tapi saya tahu dia salah, sama ada dia terkurang rakaat macam tu, tapi saya tak tegur dia. Adakah saya syubhat dalam kesalahan dia ataupun macam mana keadaan tu?
Baik, pertama kita tak tahu dia solat apa. Kita tengok dia solat. Kita tengok patutnya 4 pun sebenarnya solat 3. Mana tahu dia qada maghrib ke? Betul tak? Jadi kita tak tahu. Jadi maknanya dia dimaafkan kalau dia terlupa. So tidak ada masalah dekat situ. Sebab kita tidak mengetahuinya. Kan? Kalau kita tahu dengan pasti, barulah kita bagi tahu dia untuk membetulkan. Kan? Tapi kalau kita pun tak pasti, maka tidak ada masalah. Sebab kita pun tak tahu orang tu solat apa. Assalamualaikum Prof. Soalan saya lain sikit daripada yang lain tadi. Soalan saya berkaitan dengan apple cider vinegar. Adakah apple cider vinegar tu boleh kita makan ataupun untuk tujuan-tujuan lain? Abang lah cuka apple. Orang boleh cakap putih pula. Bahasa PD kan ni, bahasa kamu payah. Cuka apple tidak ada masalah sebab dia bukan arak. Dia bukan arak. Jadi dia cuka disebut sebagai al-khal. Al-khal. Maka khal ni, cuka ni tidak ada masalah untuk kita makan. Bahkan Nabi SAW pun makan cuka, cicah dengan roti. Pernah sekali tu Nabi SAW pergi rumah sahabat ni, sahabat tak ada apa nak bagi, roti ada cuka je. Kan? Dia pun bagi cuka. Nabi kata sebaik-baik makanan adalah cuka. Bukan Nabi nak kata makanan cuka lah terbaik, tidak. Tapi Nabi nak jaga hati dia kan. Jaga hati orang tu lah, sebaik-baik makanan adalah cuka. Orang kita tak faham, dia ambil hadis ni, dia punya kata makanan paling baik Nabi kata itulah cuka. Jangan kena makan cuka. Ada orang sakit perut dia makan cuka. Orang apa? Penyakit apa? Gastrik apa kan? Mana boleh cuka masam. Jadi maknanya Nabi sebut sebaik-baik makanan cuka tu ada dia punya situasi dia. Kerana apa? Kerana ra'i kawan ni yang tak ada makanan lain. Roti cicah cuka pun cuka je lah, itu yang terbaik. Gitu. Nabi kata cuka boleh makan, boleh. Nabi kata boleh tak? Boleh tu nak kata apa ke? Kecuali kalau itu jadi arak. Kalau arak tak boleh ya. Apa dia? Saya tak dengar. Perap. Dia perap ada kadar-kadar dia. Macam kita makan tapai lah. Tapai ni ada kadar boleh makan, ada kadar tak boleh. Bila mana dia berubah jadi arak, mabuk, boleh. Tapi kadar belum sampai dia boleh makan. Makan tapai tak? Makan. 5 sekali. Ya. Assalamualaikum Prof. Ya. Satu soalan lah. Apakah boleh ataupun hukumnya kita mengusap muka dengan tangan kiri setelah bagi salam lah. Dia kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, sunat yang terakhir dalam solat ni adalah memberi salam sebelah kanan. Itu yang terakhir. Sapu muka ni tak ada. Tetapi Nabi pernah sapu muka ketika mana lekat pasir sana, Nabi sapu muka. Jadi itu kadang-kadang kita dah kebiasaan, kita nak sapu tidak ada masalah, lagi pun solat dah selesai. Nak sapu pun tak apa, tak sapu pun tak apa. Tapi katanya sunat dalam semayang tu ada tak? Tak ada. Kita tengok nanti dalam kitab ni pun tak ada kan. Tapi orang duk biasa sapu, sapu je lah, tak apa. Sebab apa? Solat sudah selesai. So, tak timbul isu lah benda tu kan. Assalamualaikum Prof. Saya ada satu soalan. Apakah hukum menabur bunga di atas kubur orang yang telah meninggal lah? Tabur bunga ni kalau sekadar nak bagi wangi tak ada masalah, okey je. Tapi kalau nak meniru orang kafir tak boleh. Orang kafir ni dia ambil jambak-jambak bunga mahal-mahal letak, itu satu pembaziran, tak boleh ikut, haram. Tetapi kalau setakat nak bagi wangi, bagi elok kan, orang kita buh apa, daun pandan dengan baga kan, nak bagi, itu tak ada masalah. Fatwa pun kata harus. So okey ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Zaman muda dulu saya selalu tinggalkan solat, dan sekarang ni zaman menginsafi diri. Dalam masa yang sama saya nak buat solat fardu, solat yang mengiringi solat fardu sebelum dan selepas juga untuk mengqadha solat. Rasanya tak mampu saya lakukan. Soalan saya Ustaz, boleh atau tidak saya lakukan berselang hari antara solat sunat dan solat qadha? Begini ya, hak benda lama-lama dulu ni
zaman-zaman jahiliah dulu ni. Kan, tinggal solat dengan sengaja ni, bukan tak sengaja, dengan sengaja saja tinggal. Baik, hak tu kita bertobat pada Allah, kita qada sekali mana kita mampu. Tak payah ganggu hak kita buat sekarang. Hak kita buat teruskan dengan solat fardu, solat sunat, terus macam biasa. Cuma ambil waktu, contohnya kita cuba qada sekadar mana kita mampu dengan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Kita pun dah tak ingat berapa banyak kan. Zaman-zaman jahiliah kadang-kadang dia pun tak ingat aku banyak mana tinggal, aku pun tak tahu. Sebuah anggaran saja, tobat pada Allah Ta'ala, qada sekadar mana yang mampu. Tidak menghalang dia untuk buat solat yang lain, tahajud boleh buat, tarawih boleh buat. Jangan sampai semua tak buat, kerana nak qada ni dia pun tak tahu bila nak habis, dan dia pun tak tahu banyak mana. Kan? Jadi buat macam tu insya-Allah. So mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Assalamualaikum. Saya rujuk pada soalan yang berkenaan rakaat ketiga tadi imam tersilap kan. Jadi kalau kita makmum tu yakin yang imam tu tersilap, jadi dia tak perlu naik. Jadi saat tu dia kena faraqah kan macam mana? Baik, dia ada dua keadaan. Pertama, dia boleh mufaraqah. Yang kedua, dia boleh tunggu imam untuk bagi salam sekali. Okey. Tapi yang sujud sahwi dia tak perlu. Dia kena ikut. Bila mana dia tunggu maka dia mufaraqah, tak perlulah. Dia mufaraqah, dia habis sendiri dia, itu tak perlu sahwi. Tapi bila dia tunggu imam sujud, dia kena sujud. Okey. Sahwi. Yang kedua Ustaz, minta pencerahan ataupun komen tentang sekarang kita punya SOP di masjid kan. Jarak-jarak ni sampai bila agak kita nak berjarak ni? Sampai bila? Kita doa kepada Allah Ta'ala, moga-moga wabak ini diangkat dengan secepat mungkin. Setakat ni kita boleh puji orang masjid, maknanya orang masjid lah orang yang terbaik dalam menjaga SOP dan banding orang lain. Kan? Orang kata, oh orang di pasar boleh. Bukan boleh, mereka tetap tak boleh, tapi mereka tak jaga. Betul tak? Adakah dibenarkan sebab orang ni orang petikai di masjid yang jaga SOP, tempat lain tak jaga pun, di pasar raya tak jaga, tengok dekat-dekat je pun, di pasar dekat-dekat je pun. Dia masalahnya adalah bukan mereka tak diwajibkan jaga, mereka juga diwajibkan, tapi mereka tak jaga. Yang jaga masjid je. Sebab apa? Sebab orang masjid orang baik-baik. Contoh kan? Itu kita nampak kehebatan orang masjid ni. Bila orang kata SOP, kerajaan kata ni ikut, dia follow cantik je. Tempat lain tak follow. Sebab apa? Payah nak follow. Jadi itu kelebihan yang ada pada orang masjid. Saya nampak kat situ bagus. Cumanya sampai bila Wallahualam kita doakan moga ianya selesai dengan segeralah. Dalam suasana hari ni pun berapa? 800 hari ni 800 lebih tak silap. Makin banyak ni. Kita doalah. Satu dunia punya masalah ni bukan masalah kita saja. Mudah-mudahan wabak ini segera dilenyapkan insya-Allah. Perempuan ada ke? Tak ada. Ada lagi ya? Last. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak bertanya lah, ni perkara benar berlaku lah. Okey, kisah anak motor, budak sekumpulan anak motor berjalan sehingga berlakulah kemalangan, melanggar lembu. Jadi bila lembu, penunggang tu meninggal dunia. Okey, jadi sahabat-sahabat ni menanya tentang pemilik tak mengaku lembu tu. Jadi diorang ambil lembu ni buat kenduri arwah. Benda ni benda benar. Sekarang ni apa hukum mereka ambil lembu tu atau dan tahlil mereka melakukan untuk arwah jenazah kawan. Itulah. Orang yang mati tu dah settle dah. Dia tak bertanggungjawab apa-apa. Orang yang hidup ni masalahnya. Sebab dia ambil barang orang, tak kisahlah atas alasan apa sekalipun. Dia tak boleh ambil yang bukan hak dia sebagai hak dia. Dia makan benda yang haram. Tak boleh. Orang mati tu tak ada kena mengenal. Dia mati, kita doa pada dia baiklah kan. Tapi orang hidup tu yang buat cara yang tak betul. Nak marah, dia ada hak nak marah. Tapi jangan buat perkara yang
tidak benar. Buat laporan polis apa semua, polis cari sat jumpalah. Bila kena tindakan undang-undang dan sebagainya, bukan ambil tindakan sendiri, pergi ambil buat sup pula apa semua, kita nak makan bukan hak kita. So tetap tak boleh, tetap hukumnya adalah haram. Okey. Wallahu taala alam. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan makan lembu yang haram. Siapa nak makan yang halal ni? Kopi ni halal. Siapa nak kopi jumpa saya. Kopi lempoyang ni yang diambil ekstrak daripada kapsul ni, kan? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah kita doakan moga-moga kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik berdasarkan kepada ilmu yang kita belajar, dan mudah-mudahan segala amal ibadat kita diterima oleh Allah. Sekian dulu untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, salah-salah saya pemaaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.